Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. So, saya harap audio saya okey lah. Saya dekat rumah. Tak apa-apa sebab kan saya work from home. Kita orang ada sistem giliran lah. Okey. So ada waktu kita pergi kerja, ada waktu kita tak pergi ke kerja lah. Okay, bukan tak pergi kerja tapi work from home. Dan apa-apa tugas sekalipun memang kita orang akan buat dekat rumah. So hari ini kita tak saya tak pergi turun kerja. Esok baru saya akan turun kerja. Dan okay, ada yang bertanya dengan saya pasal apa tu. So hari tu saya ada extend sebenarnya, maybe dia termiss perkongsian saya tentang epidural steroid injection, prosedur yang saya lalui beberapa bulan yang lepas. If I'm not mistaken bulan 1, agak-agak saya dalam bulan 1 macam tu, sebab saya start buat MRI bulan 1. Dan kemudian saya beberapa minggu selepas itu saya terpaksa pergi jumpa doktor balik dan bersetuju untuk steroid injections. Masa doktor bagi tahu tentang steroid injection tu, saya memang tahu dia bukan tak advice lah untuk steroid injection, tapi steroid injection ni adalah satu daripada prosedur yang sangat antara prosedur atau langkah kedua sebelum pembedahan. Bila seseorang itu punya akut, maksudnya kesakitan yang berlarutan sekian lama, dan kemudian ada syarat-syarat tertentu untuk anda boleh mendapatkan steroid injection. Bukan macam you kena sekali tu you boleh buat tu, tak. Benda dekat swasta pun mereka tak ada anjurkan benda tersebut. So saya buat prosedur tu selepas melalui beberapa step sebelum itulah. Yang pertama, you memang sakit dah lama. Kemudian ubat, consume ubat. Ada ubat untuk macam ubat steroid jugalah, yang you kena makan. Dia ada 6 biji ke kalau tak salah saya. Dia kemudian dia bagi ubat untuk tahan sakit, ubat untuk relax masa. Dan you kena makan ubat tu berulang-ulang kali, banyak kali you kena makan. Kemudian baru lepas tu dia akan advise untuk fisioterapi. So itu pun saya dah pergi. Kemudian datang balik, dia tak nak bagi dah ubat steroid tu. I'm not sure why. Tapi after beberapa bulan baru dia akan bagi lagi. Sebab dia tak akan bagi setiap kali you sakit. Ubat steroid ni memang membantu pada peringkat awal. Dan ubat tahan sakit dia, walaupun bila macam ubat tahan sakit, saya dah tak boleh makan yang minimal. Macam tu saya sakit sakit kepala misal katanya. Saya sakit kepala, saya tak boleh lagi dah makan Panadol only. Takkan hilang punya, takkan hilang. Walaupun macam saya sakit kaki ke, saya sakit gigi ke contoh. Saya tak boleh dah makan Panadol untuk kurangkan rasa sakit tu, sebab sakit dekat badan saya dia tak sama macam kesakitan yang dialami oleh orang yang tak ada makan ubat ataupun biasa makan ubat tahan sakit daripada hospital. So saya memang makan ubat tahan sakit tu regularly dalam tempoh 5 tahun ni. Start daripada 2016 tu memang ubat tahan sakit tu adalah kawan saya. Tapi ubat tahan sakit tu pun dia orang tak boleh bagi terlalu banyak, terlalu high dose. Takut nanti dia akan efek lah. Macam yang saya bagi tahu tadi lah, bila you makan ubat Panadol dah tak ada hasil, dah tak ada kesan untuk you. Kemudian lepas makan ubat, everything, lepas buat fisioterapi, dia akan advise. Kalau macam ada serangan lagi sekali, dia akan advise. So saya sebut serangan kan. Adakah setiap hari anda berdepan dengan keadaan ini? For the past 2 years, saya memang berdepan dengan sakit belakang hampir setiap hari. Dan untuk tahun ini agak
agak ekstrim sikit lah dia punya serangan tu, sehingga menyebabkan cara jalan saya, postur jalan saya agak tempang. Sebab untuk tahun ini lebih kurang 1 tahun lebih macam tu lah, lagi 1 tahun lebih macam tu, I have sciatica dekat bawah, dekat kaki sebelah kanan, di mana saya kaki sebelah kanan saya kebas, dan tidak dapat berfungsi dengan baik lah. Okay, itu yang saya boleh bagi tahu anda. Nanti kalau ada keperluan, nanti saya akan show the video ataupun record the video progress sebelum dan selepas lah. Okay, kenapa saya cakap sebelum dan selepas, nanti saya inform dalam last ini nanti. So untuk experience untuk steroid tu, doktor memang bagi tahu dia takkan dia takkan bagi efek yang terlalu sangat untuk you, supaya dia cuma boleh membantu hanya untuk sementara sahaja. Jadi saya memang expect lah, okay, untuk masa sekarang kesakitannya datang balik after 2 months, okay, 2 bulan lebih lah, okay. Dan bila doktor saya dah ambil steroid injection, and then doktor tengok keadaan saya masih dalam keadaan yang sama seperti 2 bulan yang lepas. Dia bulan pertama je saya rasa macam kuat, okay, I kuat aktif, okay, saya jalan sana sini, saya tak ada rasa sakit pada sebelah kaki, saya boleh tidur dengan baik dah, okay, dalam sebulan tu. After 1 month tu dia ada maybe steroid tu dah tak ada dah, okay, dia tak boleh nak lawan rasa radang tu tadi. Mungkin saraf saya dah terlalu terhimpit, okay. Jadi maybe sebab itu keadaan atau progress saya tak berapa cantik lah, even though after steroid injections. Mungkin pada dekat luar sana rakan-rakan yang ada sakit pinggang, sakit belakang, mungkin orang cakap slip disc. Every one of us akan berdepan dengan keadaan slip disc tu. Kalau contoh anda sihat, anda tak ada sakit pinggang apa semua, mungkin ada macam ada rasa sakit kat belakang, okay, ada rasa macam really stiff, okay, dekat bahagian tulang belakang, you feel okay, tak ada apa-apa, jalan okay, buat aktiviti okay. Bila anda buat X-ray, ada kemungkinan bahagian disc tu pun memang akan ada slip disc. Tapi keadaan kesihatan saya bukan hanya slip disc, okay. Saya explain lah a bit. Sebab kadang-kadang orang cakap you kena slip disc ke? You kena slip disc. No, I'm not having a slip disc only. Saya ada degenerative disc disease, herniated disc, dan saya ada sciatica. Okay, bahagian-bahagian kaki, empat komponen ini tadi. So it's very sangat-sangat keadaan saya macam bila saya nak explain dengan orang, saya tak boleh nak explain lebih lanjut. So I just answer that yes, I have slip disc. So itu perkataan lebih mudah dan orang faham. Slip disc maksudnya disc anda tu terkeluar sikit. Tidak, saya herniated disc. Disc saya terkoyak. Dia ada kecederaan, kemudian dia terkoyak dan dia keluar daripada keadaan itu. Kalau slip disc ni dia boleh, ada orang cakap boleh pakai chiropractic, you boleh adjust balik tulang belakang. Keadaan saya tak sama. Ya. Dia degenerative disc disease ini, dia adalah compress you punya tulang belakang tu dengan tulang. Saya tak boleh apa sebab saya pegang telefon sebelah. Okay, kemudian bila ditekan, dia akan membengkok macam ni. You punya tulang belakang dia akan macam ni, and then saya ada mild scoliosis. Tulang saya dia ada bengkok sedikit because of dia nak balance saya punya kesakitan tu sebelah kiri. Okay, so after steroid injection, what do you expect? I feel really relief after day 1. Okay, sebab lepas saya injection tu, saya rasa macam kaki saya dah boleh bergerak, saya tak ada sakit. And then I cry for the first day tu. Memang saya macam saya boleh tidur. Okay, selalunya saya akan bangun dalam pukul 2-3 pagi. Saya akan bangun. Okay, tapi saya ambil ruang tu lah. Okay, kalau macam
saya terbangun dalam pukul 2-3 pagi tu, saya solat malam lah. Okay, ambil peluang. Mungkin itu tanda Tuhan nak kejutkan kita bangun dan midah. Okay, you sakit pun dalam keadaan you fikir jugalah yang positif dia. Dan after steroid injection tu, saya rasa sangat-sangat okay, sangat-sangat sihat. Kemudian lepas sebulan, dia bagi ruang untuk kita boleh solat dengan lebih sempurna. Sebab saya sebelum ni saya solat duduk. Okay, saya solat atas kursi sebab saya tak boleh, kaki saya lemah. Okay, kaki sebelah kanan saya lemah. Saya tak boleh support badan saya untuk berdiri. Okay, so saya solat dalam keadaan duduk. So, ini nak nangis. Sebab bila kita dalam keadaan kita solat, kita dalam keadaan kita sujud, itu adalah momen yang paling manis untuk saya. For me lah, saya tak tahu anda lah, tapi untuk saya, bila saat kita sujud, itulah momen yang kita nak minta apa je yang kita nak. Okay? Tapi Allah lebih tahulah. Mungkin keadaan saya pada ketika itu, saya cuma mampu untuk solat duduk. Lepas sebulan lepas steroid injection, saya boleh solat seperti biasa. Even though masa saya rukuk, saya tak boleh rukuk seperti macam ni. Sebab saya tak boleh pegang. Okay, tak apa. Saya tunjuk. Okay. Saya cuma boleh rukuk macam ini. Orang rukuk macam ni kan. Saya boleh rukuk macam ni. Okay. Sikit lah. Okay. I've been, saya membongkok sedikit. So, saya macam ni. Tapi saya sujud, alhamdulillah saya boleh sujud dengan sempurna. Cuma untuk masa sekarang, saya tak boleh saya tak mampu nak angkat badan saya sendiri untuk daripada sujud pergi ke untuk terus berdiri. Okay. Dan semalam saya ada jumpa doktor balik. Doktor really frust. Dia nampak muka dia kecewa sebab steroid injection dia tak banyak membantu, only for 1 month, for 2 months at least. Saya kembali sakit dan baring tidur, saya duduk, saya berdiri, saya sekarang ni pun dalam keadaan saya, kalau anda nampak kat belakang saya penuh bantal. Okay. Dan saya tak dapat nak tidur dengan baik. Semalam saya dapat tidur lebih lama sikit sebab saya makan ubat. Ada ubat yang doktor bagi for me to sleep. Okay, untuk tidur. Sebab I really tired untuk ambil ubat. Sebab 5 tahun ambil ubat bukan benda yang mudah untuk orang digest tau. Okay, 5 tahun tau you ambil ubat. Saya bukan tak pernah try benda lain, tapi saya pernah try tapi tak ada progress yang baik. Even though saya pergi fisioterapi pun tak ada progress yang saya nak lah. Sekurang-kurangnya sakit tu boleh berkurang. Tapi sakit saya sekarang 3 bahagian kaki tengah saya. Okay, macam ini jari you. 3 jari ini tengah itu kebas. Dia tak boleh functioning dengan baik. Kaki saya sebelah kanan saya lemah. Apa lagi? Sakit pada bahagian kaki tu menjalar. Saya belakang tu menjalar ke bahagian kaki. Saya buat macam-macam untuk baik, untuk sihat. Tapi Allah tidak izin kot untuk keadaan itu. I'm okay with it. Okay, saya okey, walaupun dah nampak saya sebab saya sedih, tapi mungkin sedih saya tu adalah cara saya nak lepaskan saya punya orang cakap, saya punya emosi lah. Okay. Dan bila semalam bila saya jumpa doktor, saya nampak dia frust. Then saya minta dia punya suggestions. Okay, yang ni yang saya nak cakap dalam video ni.
Saya masih dalam pertimbangan. Kalau jadi, insyaAllah minggu depan saya akan melalui prosedur yang lebih agresif, di mana saya akan buat satu pembedahan, pada tulang belakang saya, untuk buang bahagian disc yang terkeluar tu. Even dia minor, for me lah minor, tapi bila saya fikir balik, entahlah, saya masih mempertimbangkan keadaan itu. Saya masih mempertimbangkan untuk pembedahan. Anda doakan saya dapat buat keputusan yang terbaik, dan please jangan cadangkan saya untuk pergi berurut ke apa ke tak. Saya tak akan buat sebab itu akan lebih membahayakan keadaan saya. So ramai yang suggest untuk saya pergi berurut dengan anyone yang biasa buat untuk slip disc. Tidak, saya bukan slip disc saja. Saya ada herniated disc, saya ada DDD, degenerative disc disease, saya ada sciatica. Jadi saya harap doa daripada rakan-rakan saya, semoga saya boleh buat keputusan yang terbaik, buat keputusan yang betul. Ada kemungkinan besar lah, minggu hadapan saya akan melalui satu lagi prosedur yang lebih agresif lah, di mana saya akan ada buat pembedahan pada tulang belakang saya. Dan harap selepas pembedahan tu at least for 2 months. Saya kena buat sekarang sebab bulan 7 saya akan ke Pahang balik, dan moga dalam bulan 7 tu saya dah boleh bergerak, saya dah boleh berjalan, saya dah boleh aktif balik. So doktor bagi suggestion tu paling lama pun orang baik daripada pembedahan tu adalah 2 bulan paling lama. So selalunya orang akan pulih dalam tempoh masa 2 minggu. Saya tahu mungkin ada yang ramai yang risau. Saya pun ada bagi tahulah a few people, dan dia cakap betul ke nak buat. Saya cakap saya dah tak ada choice lain, saya tak ada pilihan lain dah. Ini my last choice, pilihan terakhir saya yang saya ada. Dan as I predict, seperti mana saya jangka 5 tahun yang lepas, saya tahu keadaan saya macam mana. Doktor dah bagi tahu, so saya dah boleh terima keadaan itu. Saya dah boleh terima step-step yang saya kena lalui. Daripada 5 tahun tahun pertama 2016, doktor ada bagi tahu tentang keadaan sakit saya, dan keadaan sakit tu dia akan lebih sebab daripada pertama tu dia tak cakap slip disc, dia bagi tahu tentang degenerative disc disease, di mana dia akan macam ni, dia takkan keadaan sakit tu akan lebih meningkat lah, tapi you punya kesihatan dia akan start untuk drop. Kesihatan daripada segi tulang belakang you lah. Kesihatan lain saya okey, saya tak ada darah tinggi, saya tak ada diabetes, saya tak ada jantung, saya tak ada apa-apa yang sakit-sakit yang seperti itu. Cuma bahagian tulang belakang saya yang ada masalah sikit. So anda doakan moga saya dapat buat keputusan yang baik, moga saya dapat melalui prosedur kalau jadi untuk minggu depan. Nanti saya akan update lah, saya akan bagi tahu dalam Facebook, saya akan bagi tahu, saya akan record video untuk pengetahuan mereka-mereka yang ada kat luar sana yang mungkin mengalami sakit belakang seperti saya. Supaya orang lain dekat luar sana boleh belajar daripada pengalaman saya ni. I think that's all for me. Thank you very much for watching, and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Syaidul Syahri. Terima kasih Mama Mia. Ya, amin, alhamdulillah, amin. Bye bye.